Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridainya, di ribabnya pada pagi Ahad 19 Ramadan tahun 545 Hijriyah sebagai berikut. Wahai ulam, aku lihat tindakanmu tidak seperti tindakan orang-orang yang prihatin terhadap Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar takut kepadanya. Engkau suka bergaul dengan para orang jahat dan perosak, serta menjauhi majlis para wali dan orang-orang yang suci. Engkau telah kosongkan hatimu daripada Allah Azza wa Jalla, dan engkau pindahkannya dengan kecintaan kepada dunia dan ahli dunia yang akan menjadi kayu bakar neraka. Tidakkah engkau mengetahui bahawa takut itu menjadi pengisi hati dan pencahayanya, penerang hati dan penafsirnya? Jika engkau terus dalam keadaan yang sama juga, maka engkau telah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dan akhirat sekaligus. Jika engkau selalu mengingati mati, nescaya berkuranglah kegiranganmu dengan dunia, dan banyaklah kezuhudanmu kepadanya. Siapa yang dilengahkan oleh mati, bagaimana dia akan bergirang lagi dengan apa pun? Nabi SAW bersabda, setiap orang yang berusaha ada kemuncaknya, dan kemuncak setiap yang hidup ialah mati. Maka ada yang mendahului dan ada yang didahului. Penghabisan dari sedih dan girang, kaya dan miskin, susah dan senang, sakit dan bisa ialah mati. Siapa yang mati telah datang kiamatnya, dan telah dekat apa yang dipandang jauh daripadanya. Semua yang engkau lakukan selama ini adalah sia-sia. Tinggalkan apa yang sedang bergelora dalam dirimu dengan hatimu, rahsiamu dan batin. Ingatlah bahawa dunia itu ada akhirnya, sampai masanya engkau akan mati. Sedang akhirat pula tidak ada akhirnya, kekal buat selama-lamanya. Berusahalah agar hidupmu semua dalam ketaatan. Dan jika engkau buat seperti itu, nescaya hidupmu seluruhnya buat Tuhanmu. Maksiat itu kerana menurut hawa nafsu, sedang taat menghindari nafsu. Menurut syahwat ialah menurut hawa nafsu, dan mencegah syahwat ialah mencegah hawa nafsu. Dari itu tahan dirimu dari tuntutan syahwat, dan jangan mengikutkan kehendaknya, kecuali yang muafakat dengan qadar Allah Ta'ala, bukan dengan pilihanmu sendiri dan syahwatmu sendiri. Ambil yang syahwat dengan tangan kezuhudan secara terpaksa dan tidak dapat terelak. Kelak tangan kezuhudanmu akan memimpinmu untuk mengambilnya dan menyampaikannya kepada nafsu. Muslimin dan muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, majlis yang ke-56, yakni majlis ilmu Syekh Abdul Qadir yang dicatat oleh muridnya, merupakan majlis yang ke-56 di ribabnya, yakni di pusat pengajian beliau atau di pusat talaqinya. Di antara nasihat dan pesannya ialah bagaimana kebanyakan manusia secara tindakan dan perbuatan tidak prihatin dan tidak
menekankan perintah Allah SWT. Kata Syekh, wahai gulam, aku lihat tindakanmu tidak seperti tindakan orang yang prihatin terhadap Allah Azza wa Jalla dan benar takut kepadanya. Baik, maksud prihatin pada Allah, kita tahu bahawa nawaitu kita, niat kita, hidup kita, mati kita, ibadat kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk Allah SWT. Perhatian kita, kesungguhan kita dan segala-galanya kita lakukan kerana Allah. Kalau seseorang yang melakukan bukan kerana Allah, maka dia telah mewariskan penyakit yang banyak dalam dirinya. Tetapi seseorang yang melakukan sesuatu semuanya kerana Allah, dia menuju kepada penyembuhan yang sejati. Dirinya akan mula makin sembuh daripada segala penyakit dunia. Dunia ialah negeri yang berpenyakit. Dunia ialah negara berpenyakit. Penyakit ini mampu dihindari hanya oleh orang yang meletakkan kesungguhannya, meletakkan tujuan hidupnya, matlamat hidupnya kerana Allah SWT. Kalau siapa yang hidup di dunia tidak meletakkan matlamatnya Allah, kesungguhannya Allah, keprihatinannya pada perintah dan larangan Allah, maka dia seperti mendedahkan dirinya kepada penyakit demi penyakit demi penyakit, sehingga dia akan dibinasakan di dunia, apatah lagi di hari akhirat kelak. Terlihat manusia, sifat kita, kita ialah makhluk yang paling mudah terjangkit dengan penyakit. Tuan-tuan tengok bila berlaku wabak, binatang pun bila kena wabak, dia tak berjangkit cepat. Ya, mungkin sebagian binatang pun kena wabak. Kalau kita beli lembu, kuku dan mulut, kena penyakit. Kalau kita tanam tanaman pun ada penyakit kulat. Tetapi dia dengan cepat kita boleh obat dia. Tapi manusia bila datang je penyakit wabak, terus kena beratus juta. Terus kena seluruh negara, bahkan seluruh dunia. Kalaulah penyakit lembu gila yang pernah kita dengar melanda di Eropah satu ketika dahulu, akhirnya dia cuma tertentu di negara itu, tidak pada semua negara. Kalau kita dengar penyakit tentang tanaman pun begitu. Tapi bila penyakit tadi mula berjangkit pada manusia, kita lihat bagaimana dia merebak cepat. Baik namanya hari ini kita sebut virus COVID ataupun corona, cepat habis 100 juta. Bukan berjuta mati, bukan kesan-kesannya ketara. Kalau kita tahu bahawa manusia ini makhluk yang paling cepat terkena wabak dan penyakit, ketahuilah yang lebih cepat pada itu wabak dan penyakit yang membawa kehancurannya di hari akhirat kelak. Wabak-wabak kelalaian lebih melata dan lebih menyeluruh. Wabak-wabak yang berkait dengan kecuaian melaksanakan perintah Allah. Wabak-wabak yang menyebabkan manusia dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT. Meninggalkan perintah, melakukan larangan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini paling banyak wabak dia. Bila kita sebut bahawa dunia ni negara penyakit dan manusia makhluk paling cepat terjangkit, maka tiada penyelamat, tiada benteng, tiada vaksin yang lebih baik daripada seorang menumpukan seluruh perhatiannya kepada Allah dalam sembahyangnya, dalam ibadat, dalam hidupnya, dalam pencarian rezekinya, dalam pergaulan dengan keluarganya dan persahabatannya. Semuanya keprihatinannya kepada Allah dan takut pada Allah. Seorang yang berniaga takut pada Allah, bahawa amalan-amalan perniagaan ini akan dihisap oleh Allah. Sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan para peniaga di depan pintu Masjid Nabawi, lalu Nabi berkata, ya ma'syarat tujar antumul fujjar yaumil qiyamah. Wahai sekalian para peniaga, kamu menjadi orang yang paling celaka pada hari kiamat kelak. Para sahabat merasa takut, kerana waktu itu usaha utama ialah perniagaan. Kalau hari ini mungkin kita kata ada yang kerja kerajaan, ada yang kerja cikgu. Perniagaan merupakan sebahagian daripada
komponen pekerjaan masyarakat. Kalau dahulu perniagaan itu menjadi suatu majoriti masyarakat. Perniagaan. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan pada peniaga itu semuanya akan celaka pada hari kiamat kelak. Supaya orang yang masuk dalam bidang perniagaan rasa takut pada Allah menjadi golongan yang celaka. Sebab apa? Kerana menipunya. Kerana lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Mempermainkan nama-nama Allah untuk melariskan perniagaan. Dan kerana sikap suka berbalah mereka. Mengurangkan timbangan. Melakukan riba. Melakukan penipuan dalam pelbagai cara dan bentuk. Dan melakukan perkara yang seperti tadlis, iaitu dia nak menipu dengan cara tak menipu. Maksudnya bagaimana? Zahirnya dia menunjukkan bahawa dia tak menipu, hakikat dia menipu. Contohnya ialah bila kita ni letak gambar lawa-lawa, gambar makanan kita, maka zahirnya kita nak tunjuk makanan kita bagus, sedap. Realitinya kita nak menipu pelanggan kita. Walau makanan tak macam tu. Kita tunjuk ni mi udang, 4 ekor udang. Realiti udang tak ada. Tinggal udang kering 2 ekor. Kita tunjuk ni gambar buah-buah yang segar, bugar. Realitinya bulat. Kita tunjuk harga menarik, promosi istimewa, bulan sekian-sekian. Walau promosi pun tak ada. Kita tulis bagaimana stok masih ada. Semua orang datang tak ada stok. Tulis ini takhfidat ataupun kita katakan diskaun. Rupanya diangkat lagi barang dalam satu kajian yang dibuat. Setiap kali pasar-pasar yang besar ni buat diskaun, rupanya mereka jadikan barang tu lebih mahal. Pelanggan ditipu dengan diskaun kononnya 50%. Walau seluar ni dulu memang harga dia dah RM50. Bila diskaun dia up harga 100, dipotong kemudian jadi RM50. Ia harga yang sama. Atau kadang-kadang mereka mengangkat harga. Asal seluar ni harga RM50. Selepas diskaun harganya RM70. Dia letak harga palsu sebelum itu ialah RM140. Dia markup lagi RM20 dengan cara tadlis, penipuan. Kita kan orang yang bab-bab dunia ni kita mudah ditipu. Bab akhirat cakap terang pun kita tak percaya. Bab dunia cakap tipu berbelit mudah kita percaya. Orang sama tipu, kita percaya. Kedai sama tipu pun kita percaya. Ini tipu ni, sales dan sebagainya. Kita sebut sebahagian mereka. Kita tak generalisekan semua. Sebahagian mereka. Yang kita sebut maksud tadlis. Dia seolah-olah nak beritahu dia ni bagus barangnya, diskaun. Rupanya dia menipu secara senyap. Maka semua ini menjadikan orang-orang yang berniaga ni takut Allah, takut terjebak dengan benda macam tu. Maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sifat takut. Orang yang jadi suami pun bimbang, takut tidak memberikan hak sebenar kepada isteri. Takut pada Allah akan ditanya. Ia menjadi isteri juga takut selama dia menjadi isteri, dia tidak melaksanakan tanggungjawab Allah sebagai isteri pada suaminya. Apatah lagi bila dia baca hadis atau dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kebanyakan ahli neraka itu wanita. Dan bila ditanya, ya Rasulullah kenapa? Maka Nabi menjawab yakfurna bil ashir, dia suka mengingkari dan mengkufuri suaminya. Jadi Rasulullah fokus kepada wanita yang dah berkahwin, yang menjadi ramai penghuni neraka. Rasulullah SAW tak sebut kerana perempuan itu banyak dedahkan aurat, kerana perempuan itu begitu-begitu. Tapi Rasulullah fokus kepada yang bernama isteri. Yang bernama isteri, yakfurna bil ashir. Kerana wanita itu mudah mengkufuri suaminya. Dengan bahasa mudah, dia mudah tidak melihat nikmat yang suami berikan padanya, datang melalui suaminya, tapi dia lebih melihat kekurangan dan kesalahan. Maka yang salah itu dibesarkan. Yang salah dibesarkan. Yang salah itu dijadikan sebagai titik perbalahan atau titik kecemburuan yang melampau sehingga dia lupa tentang kerja dia ialah untuk membahagiakan suami dia,
Begitu Allah tetapkan pahala dia. Setiap orang telah ditetapkan pahala dengan cara masing-masing. Tuan-tuan, umpama kereta, tayar caranya ataupun fungsinya untuk bergerak pijak jalan sampai botak, sampai ditukar, sampai pecah. Steering pula nak kawal tayar ni. Enjin pula menggerakkan bodi kereta. Minyak pula menggerakkan enjinnya. Bumbung pula untuk tadah air hujan. Setiap benda ada fungsi. Allah jadikan suami dia ada fungsinya dalam membahagiakan isteri. Apa dia? Asasnya ialah nafkah, tempat tinggal, dan aman daripada ketakutan. Maka si suami dah beri hak dia. Yang lain-lain aksesori yang mungkin memerlukan satu latihan yang panjang. Tapi yang basic suami ni kena siap nafkah. Itu basic. Yang basic suami kena siapkan ialah sukna, tempat tinggal. Yang basic yang perlu suami siapkan ialah keamanan. Dia tak pukul isteri dan sebagainya. Aman isteri dia. Pernah kena pukul? Tak pernah. Nyempak pun tak pernah. Cuma isteri kata, saya didera oleh perasaan saya. Tak ikut dera perasaan. Semua orang terdera. Suami pun banyak dia kena dera perasaan dia. Itu tidak diambil kira. Even di mahkamah pun tak dikira. Bila suami dia beri tempat tinggal, suami ni beri nafkah, dan kita aman daripada kemudaratan, tak adalah kita lebam sana lebam sini. Tak ada, tak pernah kena. Cuma kita cerita pula bab sentimental hati saya sentiasa terguris, hidup dalam derita, bagai sembil, bla 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 bla. Ni kuat tengok drama Korea, drama Hindustan, cerita cinta. Maka yang dimarah suaminya kerana hatinya tidak dipedulikan. Tentang Islam tidak tekankan di situ. Kerana persoalan hati lah persoalan masalah kita, penyakit kita. Cemburu, suami beli lansir ke mak, tak beli kat kita, cemburu. Padahal lansir kita dah bersepah. Dia boleh cemburu dengan mak mentua dia. Kadang cemburu sebab suami kenapa pakaian sama dengan anak tak sama dengan saya, ustaz. Dengan anak dia sama dengan saya tak sama. Kecil hati ni ustaz ni. Saya nak lari dari rumah. Hanya kerana baju dia warna tak sama, dia nak lari dari rumah. Kenapa? Saya didera hati saya. Dan ini orang-orang yang berpenyakit hati. Sepatutnya si isteri dia tahu, kalau suami dah beri benda yang wajib, maka la mu'akhadah. Tak boleh lagi dicela dia. Yang benda-benda teknikal kita cerita kemudian. Jangan dijadikan sebab terbakarnya rumah tangga. Suami beri tak nafkah, beri. Tempat tinggal, beri. Pernah kena pukul belasah? Tak pernah. Apa lagi? Perasaan saya dimain-mainkan. Ini bukan benda yang kita pergi mahkamah, Tok Hakim pun penat layan kita. Tok Hakim ditanya soalan basic. Nafkah beri? Beri. Tempat tinggal ada? Yang tu selesai. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam waktu menyebut si isteri ini yakfurna bil asyik, banyak kufur pada suami. Yang nikmat banyak tak pernah disebut, yang kurang sikit dijadikan perbalahan. Dia akan sebut dan sebut dan sebut. Maka si isteri yang solihah, dia akan berfikir apa penyebab punca masuk neraka. Oh yang ni, dia pun jaga yang ni. Jangan pernah dia mengkufuri kebaikan suami dia. Jangan pernah. Maka setiap kali nampak ada kekurangan, timbang dengan kelebihan yang pernah dia dapat. Mungkin ada waktu suami kurang layanannya, tapi lihat pada hari yang lain dia mendapat lebih. Maka jangan dijadikan sebagai sebab untuk kufur pada suami. Abang tak pernah buat baik pada saya, abang tak pernah cintakan saya, abang bla bla bla. Baik, si isteri bila datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, orang lelaki banyaknya ruang buat ibadat, semayang berjemaah, berjihad, kita orang perempuan dapat apa? Kata Rasulullah, keberanian wanita ini bertanya. Lalu kata Nabi SAW, husnut taba'un, kamu berbuat baik pada suami kamu menjadikan kamu dapat semua pahala lelaki itu. Lelaki yang solat berjemaah, yang pergi solat Jumaat, yang sekian, nampak macam banyak pahala suami kita. Tapi kita ni, bagi kamu wanita, dia berpelakuan elok pada suami, dia sebut husnut taba'un, percakapan dia, perbuatan dia menyamai semua ibadat lelaki ni. Dan senangnya kita tak payah berpanas hujan nak ke Jumaat, tak payah nak berebut pagi nak solat Jumaat, tak payah kita nak segala masyakkah dalam buat ibadat di luar, berperang, berjihad. Dengan berbuat baik pada suami, maka dia dapat pahala suaminya. Lihat bagaimana Rasulullah menyatakan,
Wanita ni dia solat jemaah di rumah seorang diri sama dengan dia solat bersendirian di rumah, sama dengan solat jemaah lelaki di masjid. Pahala ni, makna kata dia dapat triple, dia dapat gandaan, 3-4 kali ganda. Kita ni terpaksa keluar awal waktu solat, tunggu iqamah. Kadang-kadang kita kena iqamahnya untuk solat berjemaah, maka dapat pahala jemaah 27. Ni wanita ni tuan-tuan, dia solat kat rumah dia seorang-seorang, dapat pahala macam kita. Bukankah itu rahmat Allah berikan kepada kaum wanita? Maka di sini kalau seorang tekankan keprihatinannya pada Allah, takut Allah, dia sentiasa bermuhasabah, apakah saya isteri yang baik. Si suami juga begitu, dia muhasabah, apakah dia suami yang baik, benar-benar memberikan kepada isterinya hak yang sebenar. Nafkah cek, pernah abai tak nafkah, pernah cuai, maka baiki. Dan ia dianggap sebagai hutang, bayar balik. Dan bila kita sebut nafkah ni bukan bagi duit bulan-bulan tu, itu jadi satu uruf tradisi kita, khususnya masyarakat yang moden hari ni. Nafkah maksudnya ialah makan minumnya cukup lah, walaupun tuan-tuan tak bagi duit 1 sen pun. Yang hari ni dengan cara baru, suami nak mudah, dia bagi je duit ke bini dia RM500, pergilah belilah barang dapur, bla bla, lebih awak ambil. Hakikat nafkah tadi bukanlah bagi duit. Ada makanan untuk dimakan, ada minuman untuk diminum, maka cukup nafkah. Tak beri duit pun tak apa, suami pergi sendiri beli barang, apa dia nak beli, maka cukup. Tapi oleh kerana kita hari ni, saya katakan cara mudah, beri duit lah. Tapi kalau suami kita, saya tak nak bagi duit, saya yang akan beli barang, silakan. Dan si isteri kena aku, itu nafkah dia. Dia beli semua barang apa yang dia nak. Nak suruh kita lawa, dia beli semua benda yang patut kita lawa. Nak suruh kita comel, dia beli pakaian yang menjadikan kita cantik dan comel. Nak suruh muka kita putih, dia beli benda yang boleh menjadikan muka kita putih. Budak sejuk ke apa, biar putih, maka dia beli. Dia yang beli apa yang kita nak makan, sayuran ke, daging ke, ikan, dia beli. Dia memudahkan. Tapi kalau si isteri kata, apa abang bagi duit, saya handle semua. Dan hari ni itu menjadi tradisi kita. Tapi kita kena faham, hakikat nafkah itu bukan duit. Duit itu satu cara untuk memperlengkapi nafkah, tapi bukanlah duit secara hakikat dinilai nafkah. Kalau si kata, ustaz, dia tak pernah beri duit kat saya, apakah dia habis nafkah? Tengok, apakah keperluan kamu cukup? Cukup, kereta saya naik, dibayarkan. Ada kereta, ada peti besar peti, muak saya duduk dalam tu, besar peti, macam-macam makanan, maknanya dia beri nafkah. Maka tak boleh kita nak arguing dia tak bagi duit. Si anak juga berfikir, apakah saya anak yang soleh selama saya punya ibu ayah? Apakah tuntutan Allah, sebagaimana kita sebut semalam, hak-hak Allah yang perlu kita laksanakan pada makhluknya yang bernama ibu ayah, apakah kita anak yang taat? Sentiasa kita ada dua benda, kata Syekh Abdul Qadir, keprihatinan kita pada Allah dan takut padanya. Maksud keprihatinan kepada Allah ialah tuntutan Allah pada kita, perintah Allah. Dan takut ialah bimbang kecuaian dan juga kelalaian kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, ini semua punca kelalaian, kecuaian, punca tak prihatin kepada Allah ini sebab kamu ni ada kawan jahat. Kawan jahat yang menjadikan kamu jauh daripada orang soleh dan majlis orang soleh. Bahkan kawan-kawan yang jahat yang mempunyai watak-watak yang menjauhkan kamu dari akhirat dan menjauhkan kamu daripada ingat mati dan menjadikan kamu cinta dunia, bahkan menjadikan kamu wasangka buruk kepada orang baik. Dan di antara kita nak kenal kawan tu jahat, dia jahat ni tak tunggu dia merompak bank, tak tunggu dia belasah pukul orang, atau muka berparuk, atau dia ada rekod jenayah dulu sekolah Henry Geni. Bukan itu hakikat jahat. Jahat yang dimaksudkan, hakikat jahat itu, kata para ulama, yang menjauhkan kita dari Allah, maka itu orang jahat. Walau dia tak pernah mencuri, tak pernah merompak, tapi sepanjang kita kawan dengan dia tak dekatkan kita dengan Allah, maka ini kawan yang jahat. Ini kawan yang buruk yang perlu kita jauhi, sebab dia tak dekatkan dengan Allah. Kalau tuan-tuan kawan dengan penagih dadah
atau bekas penagih dakwah, dia dekatkan kita pada Allah. Dia pula kata jangan jadi macam saya. Saya dah terbabar. Saya dah usia sekian umur saya. Saya dah rosakkan masa depan saya. Maka dia pula nasihat kita, maka ini kawan baik. Walau rekod-rekod jahat dia ada. Hatta walau dia masih dalam buat perbuatan jahat, namun dia suruh hentikan. Dia suruh kita jangan ikut dia, kerana ini jalan membinasakan. Tentang kawan jahat macam ni, saya katakan kawan bentuk yang namanya perompak penyambung. Semua orang faham, satu dunia faham. Tapi kawan jahat yang sebenar, yang menjauhkan kita dari Allah, yang menjauhkan kita dari akhirat, yang menjauhkan kita dari kebaikan, yang menjauhkan kita dari ketaatan pada Allah, yang melemahkan semangat beribadat. Dia lemahkan semangat ibadat kita, yang suka menanamkan panjang angan-angan sehingga kita lupa mati. Dia cerita hidup je. Bukan kawan-kawan yang menjadikan kita berprasangka buruk kepada orang baik. Kata Imam Khattabi, setengah para ulama berkata, muasyaratul ashraf turisu su'udzan bil abrar. Bila kamu berkawan dengan orang jahat, kesannya kamu berwasangka buruk pada orang baik. Dan yang ni kita kena lihat. Kalau kita kawan dengan orang yang ajar kita berwasangka buruk dengan orang baik, kawan ni bagus. Kita kata dia tak mencuri, tak merompak, tapi kerjanya ialah dia sentiasa cerita buruk orang, khususnya orang-orang baik. Dia pelekehkan tok-tok guru dia. Dia mengendahkan orang-orang yang baik, yang soleh, yang terkenal dengan ketaatan pada Allah. Dia akan meremeh-remehkannya. Kerjanya begitu. Bahkan menjauhkan kita daripadanya. Sebab itu kata Imam Khattabi, faman ya'tazala an-nas wa anqata'a an mujalasatihim faqad ahsana fi hadzal bab ad-difa'u an nafsihi wastazhara bil ikhtiyat fi talab as-salamati laha. Siapa yang berjaya menjauhi orang jenis macam ni, apa dia? Orang yang kalau kita kawan dengan dia, dia ajar, dia munculkan wasangka buruk pada orang baik, orang soleh, para wali Allah, para ulama-nya, para guru-gurunya, orang-orang yang berjasa dalam agama. Kalau kita dapat jauhi orang ni yang kerjanya memburukkan orang soleh, wasangka buruk pada orang soleh, maka kita telah menyelamatkan diri kita. Difa'an nafsi, dia dah selamatkan diri dia, dan dia telah memenangkan dirinya dalam mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau kita kita berkawan tapi kita tidak bergaul dengan dia, maksudnya kita kenal lah dia, dia tegur siapa jawab, dia bagi salam kita jawab, tapi dia bukan kawan kita, dia bukan sahabat, dia bukan orang yang kita akan duduk dengan dia. Kita tegur, jumpa akak tangan salam, duduk dengan kita tak? Saya tak akan duduk dengan dia. Akan duduk dengan dia menjadikan dia terus menanamkan wasangka buruk pada orang baik, dan duduk dengan dia menjadikan dia orang tidak amanah dan apa yang kita bercakap dengan dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama yatajalasul mujalisani bil amanah wala yahillu li ahadihima an yufshiya ala sahibihi ma yakrahu. Dua orang duduk, sebenarnya mereka duduk dengan memegang amanah, maka tidak halal seorang membocorkan rahsia saudaranya yang tidak disukainya. Kata kita kalau duduk dengan kawan kita, maka majlis itu disebut majlis amanah. Maknanya yang kat sini lah. Suatu yang kita tahu dia tak suka kita bawa cerita ni keluar, maka kita haram menceritakannya. Dia tak suka. Suatu yang kita tahu dia tak ada masalah kalau kita cerita kat luar, maka itu halal. Jadi bila kita duduk dengan seseorang, sahabat kita, kawan kita, kita duduk dengan dia, kita telah berpegang dengan asas amanah. Maknanya ada benda-benda yang kawan kita bercakap, dia tak suka dihebohkan, diceritakan. Keaiban-keaiban yang kita nampak, keaiban yang mungkin kita dengar, atau sesuatu yang bersifat rahsia. Dia bercakap ni rahsia kita, saya cerita sama-sama awak ni, sama-sama kita je. Lalu dia menceritakannya pada orang lain, dan diketahui oleh saudaranya dan dibenci dan dimarahinya, maka ini orang khianat pada amanah. Sebab itu kita, bila kita kawan sahabat, dia dipanggil sebagai mu'taman. Apa maksud mu'taman? Orang yang diberi amanah dan kepercayaan.
Sepanjang dia kawan, dia betul-betul jaga rahsia yang kita kata rahsia, maka dia muktamad. Kalau tidak, maka dia khianat. Maka dia tak layak untuk duduk dengan kita lagi. Kita boleh tegur dia, kita boleh sapa dia, bukan duduk dengan kita, bukan bersama dengan kita lagi. Maka ini kawan-kawan yang kita sebut asyra yang jahat. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu athar, Rasulullah menyatakan iyyaka wa qarinas su fa innaka bihi tu'raf. Jauhilah kamu daripada kawan yang jahat, kerana kamu akan dikenali dengan kawan jahat itu. Maksudnya tuan-tuan, watak dia itu kita itu terpalit sama, sehingga orang panggil kita pun dengan nama tu. Dia khianat seorang dia je, habis kita kawan dia dengan kita pun khianat. Maka jangan. Bahkan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa supaya Allah Ta'ala menjauhi kawan yang jahat. Ini Rasulullah SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah berdoa meminta perlindungan dalam beberapa perkara. Pertama kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hari yang tidak baik. Wa min lailatis su', daripada malam yang tidak baik. Wa min sa'atis su', daripada masa yang tidak baik. Wa min sahibis su', daripada kawan yang tidak baik, kawan jahat. Wa min jaris su' fi daril muqamah, dan jiran yang jahat yang tempat aku menetap padanya. Pasal kita kalau jirannya orang Badui tak apa, dia suka pindah randah, kejap je lah. Maksudnya kalau jiran kita kat hotel tak apa, dia berpindah check in check out. Ni jiran yang kita nak duduk rumah tu sampai pencing sampai mati, jahat pula jiran. Oh, masalah. Dan setengah ulama menyatakan jiran jahat ini termasuklah namanya khadam, pekerja, sebab dia kerja kita lama, atau namanya suami, atau namanya isteri. Dia akan hidup dengan kita lama sampai mati, tiba dia jahat. Dia tak jaga kebajikan kita, dia tak peduli masalah kita. Baik nama suami, baik nama isteri, perangai sama, misal katanya. Maka ini yang Rasulullah berlindung. Jangan pernah kita ada teman yang kita akan hidup panjang dengannya, teman tak baik. Biar teman baik, biar isteri yang baik. Dengan 10 hari gaduh, tak ada satu hari pun berdamai. Ini teman tidak baik. Kalau isteri yang baik, suami yang baik, dia tak akan menarik kita pada pergaduhan, kerana pergaduhan tidak menjadikan rumah tangga ini indah. Kadang kita kadang-kadang banyak benda kita bercakap, benda tak gaduh, tapi betapa sukanya setengah mereka, nama isteri atau suami, bercakap benda yang boleh menimbulkan pergaduhan. Maka ini disebut sebagai jaris su', jiran jahat. Jiran jahat. Jadi jangan jadi jiran yang jahat kepada suami kita, jangan jadi jiran yang jahat kepada isteri kita. Jadilah jiran yang baik. Kerana setengah ulama menafsirkan makna jiran itu juga makna suami atau isteri, kerana ia berjiran dengan kita, tidur, makan, minum kita. Atau khadam, ini pembantu, pekerja. Dia tengok dia tiap-tiap hari muka pekat, muka masam, tapi kerja dengan kita, tunjuk macam tak puas hati dengan bos. Ini jiran yang jahat. Kita pergi kerja pun mood tak elok, kerana dapat ni pekerja tak elok. Kita berlindung pada Allah. Jadi bila kita lihat deretan yang Rasulullah mohon, Nabi mohon daripada hari yang tidak baik, malam yang tidak baik, masa yang tidak baik, kawan yang tidak baik, jiran yang tidak baik yang menetap bersama kita. 5 perkara. Kalau itu kata Syekh Abdul Qadir, kerana jiran yang jahat itu, dia akan jauhkan kamu daripada majlis para wali dan orang suci, orang baik-baik. Dia akan jauhkan, dia asuk, jangan. Bukan dijadikan kamu berada dalam majlis lara. Kalau itu kata Syekh, dengan sebab kamu berkawan dengan kawan jahat, engkau kosongkan hatimu daripada Allah, dan kau penuhkan kecintaan pada dunia, sedangkan mereka ini ahli bakar dalam neraka. Memang maksud ahli dunia ialah bukanlah maksudnya orang cari duit itu ahli dunia. Ahli dunia ialah orang-orang yang mencari dunia dengan membuang langsung peraturan Allah dan hukum hakamnya. Dia dalam cari dunia tak ada cerita halal haram, dia cerita dia nak macam tu. Maka ini ahli dunia, yang cari dunia tapi tahu waktu sembahyang, tahu halalnya, tahu haramnya, takut makan rezeki syubhah, apatah lagi haramnya. Ini kita tak sebut ahli dunia, ini ahli akhirat. Ahli dunia dia buang ke tepi hukum hakam Allah.
Tuan-tuan, ni orang-orang kena scammer ni. Kebanyakannya ialah orang yang mula cenderung pada dunia. Scammer ni, melabur ni dapat untung macam ni, dapat untung macam ni. Dia tak tanya dulu hukum hakam pada orang agama. Tanyalah dulu. Kita ni kalau buat untung-untung, tak nak tanya ustaz-ustaz kita apa hukum. Tapi bila rugi, barulah ngadu ke ustaz, doa lah ustaz, saya kena tipu pelaburan tu. Pelaburan tu halal ke haram waktu kamu nak melabur? Oh, tak fikir pula ustaz, dia kata untung 10%, 100%. Labur 4,000 dapat 8,000. Tu kita cepat masuk. Kena tipu. Tentang kita ni, kalau kita ikut hukum, kita tak akan kena tipu. Allah jaga kita. Kita sebut semalam, dalam urusan dunia ni tuan-tuan, jangan kita segera, berhati-hati. Kalau benda akhirat, segera. Rasulullah ajar kita. Benda-benda dunia, walau kita untung berlipat kali ganda, menggunung, membukit, tanya hukum dulu. Hati-hati. Saya tanya hukum dulu. Apa komen Ustaz? Saya ada orang jual labur sekian-sekian. Saya ada jangan haram, ini riba. Ini cara salah. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya dapat balok banyak ekar lah. Tapi saya kena bayar dulu Ustaz untuk masuk. Syarikat balok ni 100,000, 200,000 je. Saya kata awak cek lah dulu. Balok kat mana? Dia pun sebut satu kawasan. Saya kata gini, awak pergi ke jabat tanah, awak cek status tanah ni. Ni tanah siapa? Awak jangan pakai tebang je balok orang ni. Pergi cek. Dia pergi cek jabat tanah di satu tempat, tak wujud tanah tu. Dia kata, Ustaz, terima kasih, selamat 200,000. Dan kita, dia fikir selamat 200,000, kita fikir selamat hudi daripada hukum Allah. Cerita 200,000 ke 2 juta itu hawa lah. Hak kami bercakap tentang murka Allah lebih besar daripada rugi kamu tu sendiri. Ni ada seorang hamba Allah, saat kita nak masuk tender, kita bayar lobby. Saya kata banyak-banyak bayar lobby 17,000. Kenapa nak lobby? Sebab ni dia tahu macam harga sebutan tadi. Saya kata itu haram, itu rasuah. Habis tak boleh masuk. Kita nak bisnes apa? Itu haram. InsyaAllah Allah akan adakan bisnes yang lain, yang lebih baik. Okay, dia pun stop. Walaupun nak marah pun dia stop juga dah. Tak hukum. Ni yang lain kena tipu. Kita bukan cerita dengki orang nak kaya. Tuan-tuan nak kaya, kaya lah. Tapi kita bimbang orang ni melangkah hukum Allah. Itu menjadi amanah kepada semua waris para Nabi, semua para ulama. Atau bukan ulama ni dengki kita nak kaya, kaya lah. Tapi cara halal supaya kamu selamat dunia akhirat. Kalau cara bisnes ni tak betul, kita beritahu tak betul. Meniaga ni salah, kita beritahu salah. Kita tak tunggu sebab kita nak bagi dapat 10% ke royalty 20%. Dia bukan isu tu. Isu hukum. Seperti saya kata, yang banyak kena skema dunia dengan pelaburan. Kerana dia tak pernah bertanya hukum dulu. Ni melabur kolam, melabur lintah, melabur itik, yang melabur hardware, sekian semua kena tipu. Melabur hotel, Mekafan, melabur lembu kat Somalia, melabur highway, package highway. Banyak mana orang kita kena tipu bilion. Satu masalah, dia tak pernah peduli hukum Allah. Last kali kita tanya kenapa masuk, ustaz-ustaz pun ramai masuk lah, ayat dia. Tentang ustaz-ustaz ramai masuk bukan jadi dalil itu halal atau haram. Lihat benda tu dulu. Tanya orang ahlinya dalam bidang ini. Dalam bab pelaburan, tanya ahlinya. Pertama, tanya ahli agamanya. Yang kedua, tanya ahli pelaburannya. Betul ke macam ni? Oh, dia kata tak. Ini mana betul? Mana boleh buat macam ni? Salah. Orang yang dah biasa dengan bisnes, dia tahu. Ini dia nak scan awak ni, nak tipu awak. Oleh kerana itu, bila kita sebut tentang ahli dunia, ini watak ahli dunia. Bila terhidang di hadapannya dunia, dia tidak pernah bertanya hukumnya, dilanggar je. Ini ahli dunia. Tapi orang yang disebut bukan ahli dunia, ahli akhirat, terhidang di hadapannya peluang dunia, dia berhenti, dia berwakaf seketika, berfikir, bertanya imannya, dan bertanya kepada orang yang selayaknya. Sebab itu kata Nabi SAW, istafti qalbak, fa innal birra matma'anna nafsu. Hendaklah kamu meminta fatwa daripada hatimu, kerana kebaikan itu jadikan hati kamu tenang. Kalau kita tuan-tuan tak peluang lagi jumpa dengan pakar-pakarnya, minta fatwa hati kita, hati yang bersih. Betul ke ni?
betul tak pelabur orang ni? Ke ni satu benda yang diharamkan dalam Islam? Apakah halal keuntungan ini atau diharamkan? Tanya hati. Tuan-tuan, hati dia tak berbohong dengan kita. Nafsu selalu bohong. Nafsu nak kaya tu memang bohong kita. Hati ni kerana dia pernah melalui kesan zikir pada Allah, kesan ingatan pada Allah, walaupun dia tak tepat 100% bagi setengah orang, tapi kebaikan itu masih tersimpan untuk dia berhenti seketika berfikir, betul tak cara aku buat ni, sebelum dia merujuk kepada ahlinya. Tuan-tuan, jangan jadi ahli dunia. Bila terhidang dunia, tak bertanya hukum hakamnya, maka itulah sifat ahli ataupun sifat bahan bakar neraka. Sifat bahan bakar neraka, tak benar peduli hukum hakamnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tidakkah kamu tahu takut pada Allah? Tuan-tuan, bila kita duduk majlis ilmu, kita duduk majlis para ulama, para awliya, kesan yang pertama yang kita dapat rasa ialah takut pada Allah. Takut Allah, saya takut macam mana mati saya, macam mana dosa saya, macam mana umur saya gunakan dalam ketaatan, apakah diterima. Takut. Tuan-tuan, sifat takut bila bertandang di hati kita, maka dia akan menjadi cahaya pada hati. Dia akan menjadi penerang kepada hati, bukan penafsir hati. Apa maksud penafsir hati? Pemberi fatwanya. Itu yang saya sebut tadi, bila Rasulullah menyatakan istafti qalbak, tanya hatimu, maka dia dapat tafsirkan, yang dapat jelaskan. Jangan hati orang bersih kalau namanya suami, dia terfikir, bukan selama ni saya benar-benar jadi suami yang baik, maka dia akan tafsirkan perbuatan-perbuatan yang salah. Ini tak boleh ni, awak patut tak bolehlah buat macam gini. Dia menafsirkan, dan dia memperlihatkan kebaikan orang ini baik, ini saya kena kekalkan, biar saya kekal jadi baik pada isteri saya, pada anak-anak saya. Tetapi hati ini bila tak rasa takut pada Allah, dia akan menafsirkan. Yang ini dia sebagai penapis pada perbuatan, jadi filter. Dia hilangkan habuk-habuk kejahatan tadi, supaya keluar itu yang jernih, yang betul-betul suci. Maka bicara kita dengan isteri kita bicara yang baik, bukan bicara penghinaan, bukan bicara kejian. Isteri pun sama, bicaranya bicara yang baik, bukan bicara yang tujuan menyakitkan hati atau sebagainya. Sama-sama juga anak-anak. Ini orang yang bertandang ketakutannya kepada Allah Ta'ala. Jika engkau dalam keadaan yang sama macam tu, yang ni rasa takut, sekiranya kamu dalam keadaan yang sama macam tu, artinya tidak prihatin kepada Allah, tidak takut pada Allah, berkawan dengan orang jahat, maka jauh daripada majlis ilmu, maka kamu akan tinggalkan dunia dan akhirat sekaligus habis. Maksudnya dunia pun kamu tak dapat, jangan kata akhirat. Orang yang melupakan Allah di dunia, dunia pun dia tak dapat, apatah lagi akhirat. Kita tengok sejumlah manusia yang melupakan Allah dalam memburu dunia. Apa dia dapat dengan dunia tadi? Apakah dia dapat sesuatu yang menjadikan dia bahagia? Tidak. Kerana bahagia itu bukan pada dunia, bahagia itu pada pemilik dunia, bukan pada dunia. Dan ramai orang mencuba. Yang mencuba dengan harta untuk bahagia, last sekali tak bahagia. Yang mencuba dengan kuasa, last sekali tidak bahagia. Yang cuba dengan keluarga, last sekali tidak bahagia. Ustaz, dia okey, anak 7, 8. Dia tengok satu persatu anak dia mati dan lihat bagaimana keadaan dirinya. Apakah dia bahagia? Kalau kita sayang sama orang, kita pun keluarga ceria, datang bulan puasa, secara satu keluarga tak puasa, sama-sama sporting kata kita. Ni satu keluarga buat maksiat, bahagia, ketawa, hilau ketawa, bergurau senda. Kita pun ada YouTube kita, prank keluarga kita, sporting semua. Tiba-tiba Allah ambil salah seorang mati. Apakah dia ada kebahagiaan selepas itu? Selepas segala gelak ketawa, Allah ambil satu nyawa, apakah dia bahagia? Maka dia kata habis putus asa semua. Habis putus asa. Ada seorang hamba Allah, dia ni kaya lah, kaya. Dia penyanyi terkenal, semua orang kenal dia lah kalau saya sebut. Nah, akhirnya suami dia mati kerana kanser. Bermula hari itu, bermula detik dia tak bahagia. Walau duit dia beratus juta dolar. Akhirnya dia mula kurus, tak makan, hilang selera makan. Maka bila orang tengok dia, orang tak percaya, inilah orang yang dahulu hebat. Ditanya kenapa? Selepas kematian suami, saya rasa tak ada nilai hidup saya.
Mana bahagia dengan jet peribadi, dengan mansion dia, dengan rumah banglo, rumah agam, semua tidak lagi berikan dia bahagia. Even makanan yang disuap tak masuk mulut dia. Tentu itu cerita yang kita katakan manusia telah bertajribah, telah mencuba segala formula bahagia, mereka tak bahagia akhirnya. Kerana formula bahagia itu milik Tuhan yang berkuasa. Dengan ingat kepada Allah. Kerana kematian akan menghilangkan semua kebahagiaan. Kalau orang kata, kerana setengah orang menafsirkan tak bahagia bila susah, bila tak dapat benda yang kita nak. Dan penafsiran orang kaya kan dia dapat semua benda dia nak. Kita kata siapa kata dia dapat semua benda dia nak? Tak ada orang pun di dunia ini dapat semua benda dia nak. Kerana di sini Allah ciptakan apa yang disebut makhluk yang bernama mati. Maka mati ini semua orang cuba untuk mengelakkannya, tapi dia tak mampu. Bukan kata Allah, Kul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakan, mati yang kamu cuba lari daripadanya. Kita pun tak pernah cakap abang mati supaya jangan ada benda yang mengganggu kebahagiaan hidup. Jangan cakap abang mati. Dan kita pun Masya Allah, vitaminnya bagus, senaman bagus. Umur kita ada 3 gym. Kita pun ada doktor peribadi. Kita ada instruktor gym. Kita buat gaya hidup yang sihat. Tidur pun dalam balang gas, balang oksigen. Sihat. No frozen food. Tak ada frozen food. Semua segar bugar. Ikan ternak sendiri. Padi pun tanam sendiri. Semua segar-segar. Sebab satu kajian di Jerman menunjukkan orang yang makan tumbuh-tumbuhan yang tanpa bahan kimia, dia boleh hidup sampai 300 tahun. Ini satu kajian di Jerman buat. Walaupun kita berkata itu kajian orang yang bodoh, dia sebalik nampak cerdik. Kenapa? Kerana Allah ciptakan mati yang akan berlaku tanpa sebab. Bahkan Nabi SAW telah menyebut tentang umur umatku, maksud umat aku, Islam ataupun bukan Islam, 60 hingga 70, hanya sedikit yang melangkauinya. Hanya sikit. Kita boleh bilangan jari siapa umur 80 tahun. Dalam statistik kita boleh tunjuk angka berapa yang umur 80 tahun ke atas. Itu pun nama 80 tahun dah tak macam hidup dah. Terlentang atas katil, dah tak boleh berjalan laju, tak boleh berlari, bahkan tak boleh lagi nak marah orang, nak paling leher pun tak boleh. Ni kalau paling leher tu nampak malaikat maut, mati terus. Dah tua. Dia pun buat macam tu. Dia ni kajian daripada Jerman ni. Kalau makan ni 300 tahun boleh hidup. Saya silakan buat. Saya baca kajian itu. Dan saya tahu siapa yang mengkajinya. Tapi realitinya tidak begitu. Realitinya yang kaji tu mati dulu sekali. Yang kaji tu. Itu yang cipta alat-alat kesihatan semua mati dulu. Dia cipta alat kesihatan, dia mati dulu. Maka manusia ni dia bila dia tertipu, dia pun ambil semua benda ni, dia lupa ada kematian yang Allah ciptakan. Kematian ini memporak-perandakan segala kebahagiaan kita ada. Segala kebahagiaan yang kita ada diporak-perandakan. Ya, si isteri yang begitu setia dengan suami, datang kematian, hilang semangat hidup dia. Si suami yang begitu setia dengan isterinya, datang kematian, hilang semangat hidupnya. Dan demikian berlaku pada ramai orang. Ada seorang hamba Allah tu, dia pemain bola terkenal, 5 star di dunia. Ceritanya bila ayah dia mati, telah berubah kehidupan dia. Akhirnya dia menjadi kartel dadah, jadi penjenayah, jadi samsek. Dia amat kecewa sebab ayah dia mati. Dia ubah cara hidup dia 360 darjah. Akhirnya menjadi buruan polis. Sak dadah setiap hari, tak nak dah hidup. Kita lihat bagaimana ceritanya. Ni ada cerita hamba Allah ni, orang paling gagah kat gelanggang tinju, heavyweight dunia. Orang panggil dia king sekian-sekian. Akhirnya dia kena penyakit. Penyakit kita namakan stres. Dia pun mula ambil dada, ambil arak, terlentang. Ni petarung terhebat dunia, tak pernah kalah. Terlentang dekat kelab malam, orang heret balik. Dia gagah tapi dia lemah untuk melawan dirinya. Dia boleh belas orang dan gelanggang, tapi dia tak boleh melawan hawa nafsunya. Tetapi apakah itu bahagia?
Jadi formula bahagia yang manusia cuba buat tidak pernah mendatangkan bahagia sebenar. Kerana pencipta bahagia itu namanya Allah. Yang mencipta bahagia itu Allah. Yang beri bahagia itu Allah. Dan Allah telah meletakkan sunnatullah. Yang bahagia ialah yang mengingatiku. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hatinya tenang. Maka Allah ciptakan satu makhluk namanya mati. Tentang mati ini akan menyelesaikan segala angan-angan kita, segala kesombongan kita, segala kebodohan kita, segala persaingan kita, segala hebat kita. Maka datang mati yang akan menghabiskan segala kegembiraan kita. Ketika datangnya mati, maka manusia sama. Yang kaya, yang miskin, yang gembira, yang derita, yang ramai kawan, yang tak ada followers. Bila datang mati, dia sama bernama mayat dan jenazah. Mayat dan jenazah yang akan ditinggalkan dalam kubur bersendirian. Sebab itu kemuncak bagi sesuatu itu mati, habis. Kan itu tuan-tuan sekalian, bila kita fikir matilah, lalu orang beriman terfikir apa yang mereka nak bawa untuk hari kematian. Tuan-tuan, kita ambil contoh gini. Tuan-tuan ada kawan rapat? Ada. Selalu berwhatsapp. Kawan-kawan rapat kerja WhatsApp. Muda-muda tu ada Ustaz ni, tua-tua tak reti nak tahu nak WhatsApp apa dah Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dah habis cerita. Tak tahu nak cakap apa. Kalau kita masih ada alat telekomunikasi di dunia, kita pun dah tak berapa nak WhatsApp kawan-kawan dah. Bila kawan kita jauh sikit pada kita, dah habis cerita. Dekat-dekat sembang. Macam mana kalau kawan kita dah duduk dalam kubur? Kawan kita duduk dalam kubur, tuan-tuan, berWhatsApp lagi dengan kawan kita. Maksudnya ada hubungan. Kita kadang-kadang kawan rapat kat sini pun, tuan-tuan, ada waktu kita dah putus hubungan kerana sebab-sebab tertentu, kesibukan dan sebagainya. Kawan jumpa, lama kau tak call aku, lama kau tak WhatsApp aku, lama kau tak datang. Oh, sibuk sikit, anak sekolah, hantar asrama, hantar universiti, bla 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 bla. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam kubur, apakah kita rasa kawan kita, orang-orang yang pernah bersama kita, ada masa dengan kita? Tuan-tuan duduk kat kubur satu hari, tengok ramai mana orang yang datang mengunjungi ahli kubur tu. Kemudian bila tuan-tuan tengok orang datang, tengok lama mana dia duduk. Berbanding dahulu di dunia dia duduk. Kita pun tengok seorang duduk, baca keluar-luar sikit-sikit balik. Seorang duduk sekian-sekian sikit balik. Tak ada yang duduk lama. Paling lama duduk baca Yasin. Oh, baca Yasin satu Jumaat keluarga. Baca Yasin. Lepas tu balik. Bila dia berpaling je ke pintu kubur keluar, dia dah lupa orang dalam kubur. Jangan kata kalau dia balik rumah. Ni bila kita pergi ziarah kubur, tuan-tuan, lepas tu kan kita nak balik, kita pun berpaling badan kita nak menuju ke pintu keluar kubur, pintu kubur, kita dah tak ingat dah ini. Jangan kata bila kita sampai rumah. Tuan-tuan, ini orang yang dalam kubur tu satu hari nanti namanya kita. Lalu kita yang ada kawan-kawan ramai, ada sahabat-sahabat yang tidak menguntungkan akhirat kita, kenapa kita masih belum mengenepikan mereka? Mereka tak untung akhirat kita. Kenapa kita masih duduk dengan dia yang tak beri keuntungan akhirat kita? Baik kita pilih dengan umur kita macam gini, duduk majlis ilmu, dia beri keuntungan pada kita. Dia kembali mencahayakan kegelapan hidup kita, kembali letak kepada kita matlamat hidup sebenar, beri balik pencerahan pada segala kejahilan kita, membetulkan segala kesalahan kita. Bukan akhirnya kita akan bermotivasi sendiri untuk kita sibukkan diri kita beribadat pada Allah. Kita sekarang ada masa sendiri untuk kita dengan Allah. Duk main dengan kawan-kawan, tak ada masa dengan Allah. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan orang-orang soleh, tuan-tuan telah create satu waktu dengan Tuhan. Mula-mula kita duduk bersama mereka untuk ingat Allah. Kelak kita akan bersendirian untuk ingat Allah, dan kita rasa kelazatannya. Mula kita ni, tuan-tuan, nak duduk seorang-seorang ingat Allah agak sukar. Kita duduk dalam majlis ilmu bersama orang-orang baik untuk ingat Allah. Kelak nanti Allah mula membuka ruang waktu-waktu personal kita dengan Allah. Akhirnya kita mula qiyamul lail, kita mula baca Quran bersendirian, kita mula berzikir. Masya Allah, kita mula ada masa dengan Allah lebih banyak. Dahulu kita latih dengan orang-orang soleh duduk majlis ilmu. Sekarang saya dah ada masa saya sendiri. Isteri saya pun faham, suami saya juga faham.
Ada waktu duha saya, ada waktu mengaji. Anak-anak juga faham. Kita create waktu kita dengan Allah. Lalu orang yang dekat dengan kita juga, tempiasnya juga create waktu dengan Allah. Anak-anak kita pun solat duha, dia pun baca Quran, dia create masa dia dengan Allah. Tuan-tuan, bila lagi banyak masa kita dengan Allah, itulah tanda kebahagiaan hampir datang pada kita. Kita makin hampir dengan kebahagiaan yang Allah nak kurniakan pada kita, ketenangan yang Allah nak beri pada kita, sehingga bila mana kita masuk kubur, kita rasa kesan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Sebab dia sentiasa ulama ingatkan kita, banyaklah masa kamu dengan Allah supaya kamu tidak disia-siakan dalam kubur. Sebab semua yang dalam kubur telah disia-siakan oleh ahli dunia, oleh pasangannya, oleh anak-anaknya, oleh kawan-kawannya, oleh harta bendanya. Semua disia-siakan. Makna kata tuan-tuan, kita bila mati, orang sumbat kita dalam kubur, orang timbus tanah. Lalu mana orang-orang dan mana benda-benda yang pernah bersama kita, semua sia-siakan kita. Kereta kita sudah dijual. Yang kita punya sayang, kereta kita tukar ring sport, tukar tu untuk sayang ni. Kita dah jadi kembar kereta. Bila kita mati, mana kereta? Telah dijual oleh anak-anak kita. Anak kita pun tak suka kereta tu, dia pun jual. Rumah kita yang kita sepenuh masa dengan rumah, hias sana, hias sini, sampai tak pergi kuliah ni, tak pergi masjid, suka rumahku syurgaku. Maka dia dah habis duit banyak untuk rumah, renovate dapur, renovate depan, renovate belakang, buat macam hotel 5 star, buat kolam, buat itu, buat ini. Kita pun mati, mana rumah tu juga telah dijual dan difaroikkan harganya, hartanya. Dia disia-siakan. Kita dah habis masa sampai orang panggil kita tukang kebun rumah tu. Dia ni owner rumah ke tukang kebun? Dek jaganya rumah. Kadang-kadang nampak macam tukang cuci. Cuci tingkap, naik atas panjat. Umur 60 ni panjat di atas. Ni bibik baru ke khodam baru? Tak, owner rumah. Dia dah tukar jadi tukang cuci dengan tukang kebun. Tetapi bila kita terlalu komit sangat dengan dunia, kita akan dapat gelaran yang buruk sesudah kita mulia. Gelaran yang buruk. Dan saya katakan, tengok bagaimana dunia ni sia-siakan kita. Anak-anak kita, Ustaz, saya tak lagi kuliah, main dengan anak, Ustaz, cucu balik, bla bla bla. Kamu mati nanti, anak-anak kamu dan cucu-cucu kamu akan sia-siakan kamu. Dah kita mati, mana cucu pergi kubur? Mana anak lagi kubur? Pergi hari raya. Pergi hari raya. Habis berapa minit lagi? Tentang sebab tu saya katakan, kalau hari raya, tentang pergi kat kubur, tengok berapa minit orang duduk. Dan termasuk kita sekali lah. Sebagai muhasabah, bukan sebagai kita nak kata orang-orang ni, kita nak beritahu itulah kita dalam kubur nanti. Tuan-tuan ada kubur mak ayah, duduk berapa minit tuan-tuan nak duduk kubur mak ayah? 2 hari, 3 hari. Macam mana pun kita sayang, tulis dalam Facebook, ni mak saya, ni ayah saya, pergi duduk kat kubur dia, tengok berapa lama bertahan. Tak boleh, Ustaz, ada kerja, Ustaz, lagi pasar beli daging, ada kerja, Ustaz, nak hantar anak. Tak duduk lama sikit, kata sayang mak, kata sayang ayah, kata sayang suami, kata sayang isteri. Tapi duduk dah macam cacing kepanasan, nak cabut cepat. Ada kerja, Ustaz. Segi kubur ni pun, Ustaz, banyak anjing, Ustaz, takut ada gigi dia anjing. Dia, saya kata, dia orang kata, Ustaz, kita orang tak sempat pergi kubur siang. Saya pergi malam. Malam banyak anjing, dia kena gigi. Tuan lihat alasan dia. Tu belum cerita ada hantu pula, ada hantu. Malam ni macam berhantu sikit, hantu tak pergi. Tentang kita duduk dalam kubur, kita telah disia-siakan oleh ahli dunia. Kita disia-siakan secara hakikatnya. Sebab itu jangan biarkan kita sia-siakan diri kita. Kalau mereka nak sia-siakan kita, itulah sunnah kehidupan. Tapi kita jangan sia-siakan hidup kita, kerana itu ialah kebodohan dan kealpaan. Macam mana jangan sia-siakan diri kita? Beramal, bersedia untuk hari ini. Perbanyakkan masa dengan Tuhan kita. Baiki diri kita, berusaha untuk kita taat kepada Allah. Jangan ikut nafsu kita, jangan ikut segala syahwat kita, jangan ikut segala kemahuan kita. Melainkan kemahuan itu tidak menyalahi syarak. Kalau kita punya kemahuan dunia tidak menyalahi syarak, bahkan bertepatan dengan perintah syarak dan takdir dan qadarnya, silakan. Tapi kalau ia menyalahi syarak, maka jangan. Walau kita punya kehendak. Kerana ingat hari di mana kita akan disia-siakan oleh semua ahli dunia dan semua barangan dunia. Maka saya katakan tadi, kalau mereka sia-siakan kita, mereka tak salah apa-apa, kerana itulah dia dunia. Kita tak boleh salahkan anak-anak kita yang lupakan kita, atau isteri kita yang perempuan pernah jadi isteri kita, yang sudah pun berkahwin lain,
atau bekas atau suami kita yang juga telah berkahwin lain, atau rakan-rakan kita yang sudah punya rakan-rakan yang baru ganti kita. Ya, kita tak boleh salahkan mereka kerana itu sunnatullah Allah jadikan. Tapi kita perlu salahkan diri kita bila kita yang sia-siakan diri kita, mensia-siakan waktu yang ada. Sedangkan Allah Ta'ala dah tunjuk tazkirah yang banyak pada kita, peringatan. Kematian itu sebesar-besar tazkirah. Kafa bil mauti ma'idhan, cukuplah. Kafa bil mauti ma'idhah, cukuplah kematian sebagai pengajaran terbesar. Penasihat teragung namanya kematian. Cukuplah mati beri nasihat pada kita. Janganlah lebih-lebih sangat kat dunia ni. Jangan lalai sangat kat dunia ni. Ingatlah Allah. Ingatlah pada hari, pada waktu kita bersendirian dalam kubur, apa yang beri manfaat pada kita, maka lakukannya. Apa yang menguntungkan kita, maka lakukannya. Apa yang menjadikan kubur kita terang, luas, lakukannya. Apakah yang menjadikan kita mendapat rahmat Allah, keampunannya, maka lakukannya. Maka doakan kebaikan pada kematian dan kebaikan pada tempat kembali kita, dan rahmat kasih sayang Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.